Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita sama balik berkaitan dengan prinsip koperasi. Kita dah sebut 4 tadi, kita ada 3 lagi. Kita lihat kepada prinsip yang kelima. Ini pendidikan, latihan dan maklumat. Ya. Pendidikan dan latihan ni adalah penting, ya, untuk setiap anggota koperasi. Ya. Contohnya dari segi pendidikan dan latihan, ya. Jadi koperasi itu sendiri kena membuat perancangan, ya, dalam koperasi itu sendiri apakah bentuk latihan dan pendidikan yang perlu untuk anggota-anggotanya. Sebagai contoh, kalau koperasi itu menjalankan aktiviti perniagaan, memerlukan kemudahan software, ya, ataupun kemudahan komputer untuk buat akaun, ya, maka mereka yang terlibat dalam kerja-kerja perakaunan hendaklah diberi latihan dan diberi pendidikan berkenaan macam mana nak menggunakan komputer untuk simpan akaun dia, ya? Macam mana nak buat laman web untuk koperasi. Sekarang ni aktiviti perniagaan semua dilaksanakan menggunakan laman web, ya? Jadi koperasi dia kena melatih anggota-anggotanya ataupun pekerja-pekerjanya macam mana nak latih, macam mana nak menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Selain daripada itu juga, daripada masa ke semasa, anggota koperasi, anggota lembaga koperasi, juru audit koperasi, pekerja koperasi perlu mempertingkatkan tahap keilmuan dia. Dan sekarang ni digalakkan supaya koperasi dijalankan oleh mereka yang profesional, mereka yang mempunyai kemahiran, mereka yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam dunia perniagaan, ya, supaya boleh membantu koperasi. Jadi walaupun sekarang ni kita ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kita ada Maktab Koperasi Malaysia, kita ada angkasa yang menjalankan latihan dan pendidikan, tetapi anggota-anggota koperasi, anggota-anggota lembaga koperasi perlu mengadakan perancangan, ya, apakah bentuk kursus yang diperlukan oleh anggota-anggota koperasi itu, bila nak dijalankan, ya. Jadi merujuk kepada jadual-jadual yang telah ditentukan oleh SKM, MKM dan angkasa itu, mereka bolehlah hantar anggota-anggota itu berkursus di ketiga-tiga tempat ni ataupun di pihak-pihak yang lain. Yang paling penting, anggota mempunyai ilmu yang terkini, bukan sahaja berkenaan koperasi tetapi berkenaan dengan apakah aktiviti yang nak dijalankan oleh koperasi. Katalah kalau koperasi itu nak terlibat dalam dunia pembinaan, dia kena tahu apakah bahan-bahan yang diperlukan, macam mana nak mendirikan struktur-struktur yang perlu didirikan, apakah bentuk pekerja-pekerja yang diperlukan, ya. Jadi latihan pendidikan adalah perlu, dan anggota-anggota lembaga dan anggota-anggota koperasi juga perlu mendapat maklumat, ya. Terutamanya adalah anggota-anggota koperasi, ya. Anggota lembaga perlu menyediakan maklumat berkenaan aktiviti yang telah dijalankan oleh koperasi sepanjang masa. Lazimnya maklumat ini akan disampaikan kepada anggota-anggota koperasi melalui Mesra Agung, yang mana anggota ini akan hadir, ya. Dan maklumat-maklumat ni hendaklah direkodkan. Contohnya senarai keanggotaan koperasi kena lengkap, siap dengan nama, alamat, jumlah saham, bila menjadi anggota, bila berhenti, alamat penuh. Sekarang ni dah ada email dan sebagainya, kena lengkap, ya. Itu maklumat-maklumat yang diperlukan. Dan di pejabat koperasi, dia mesti adalah akta koperasi, peraturan koperasi, garis panduan, undang-undang kecil koperasi, supaya anggota itu boleh semak, ya, berkenaan dengan koperasi. Dan prinsip yang keenam adalah kerjasama antara koperasi-koperasi, ya. Sama ada dia secara menegak ataupun secara mendatar. Berarti antara koperasi-koperasi ataupun koperasi dengan agensi yang lain, ya. Sebab kita nak memperkembangkan perniagaan yang dilakukan oleh koperasi, koperasi perlu menjaringkan kerjasama di antara mereka supaya aktiviti yang dijalankan oleh koperasi itu boleh berkembang. Dan itulah salah satu matlamat yang ditubuhkan oleh
matlamat ICA ditubuhkan adalah untuk menjaringkan kerjasama antara koperasi dengan koperasi. Contohnya kalau koperasi yang ada di Johor dengan koperasi yang ada di Kedah itu, apakah aktiviti yang boleh antara kedua koperasi ini dijalankan? Yang satu tu mungkin dari segi modal dia ada modal, yang satu pula modal kurang tetapi ada kepakaran. Mungkin di antara kedua koperasi ini boleh menjalinkan antara kerjasama ataupun business matching, ataupun perkongsian ataupun usaha sama supaya aktiviti yang dijalankan oleh koperasi itu boleh berkembang dan boleh memberi manfaat kepada anggota-anggotanya, dan seterusnya boleh menyumbang kepada KDNK negara yang disasarkan sebanyak 13% pada tahun 2020. Dan yang ketujuh adalah prihatin terhadap komuniti. Perbelanjaan untuk pemulihan alam sekitar, kemudahan asal dan sebagainya. Jadi apabila koperasi nak memikirkan berkenaan dengan prihatin terhadap anggota-anggotanya, koperasi hendaklah menitik beratkan anggotanya dulu, yang utama. Anggota telah mendapat apa yang sepatutnya dimiliki, maka koperasi juga hendaklah mengambil tahu persekitaran dia, komuniti di sekelilingnya. Contohnya mungkin masyarakat di sekeliling itu memiliki bantuan, katalah kalau pada masa ini selalu berlaku banjir kilat, yang mana melibatkan penduduk-penduduk setempat memerlukan bantuan, sama ada dari segi kewangan ataupun bantuan-bantuan yang lain. Koperasi boleh sama-sama membantu masyarakat di sekelilingnya. Ini adalah prinsip-prinsip yang perlu diamalkan oleh koperasi. Dan prinsip yang ketujuh ini, dia bukan berasingan, dia bukan menolong antara satu dengan lain, tetapi prinsip-prinsip koperasi ini perlu dipahami, dilaksanakan, sebab antara satu prinsip dengan satu prinsip yang lain, dia menyokong antara satu dengan yang lain. Contohnya prinsip yang pertama, anggota sukarela dan terbuka. Apabila seseorang itu telah menjadi anggota koperasi, maka anggota-anggota itu hendaklah mengawal koperasi dia secara demokrasi. Dia kena memberi peluang juga kepada yang lain. Selain daripada mengawal secara demokrasi, apabila kita dah menjadi anggota koperasi, kita kena menyumbang kepada ekonomi ataupun modal kepada koperasi bentuk saham, daripada keuntungan tu hendaklah diagihkan sama rata kalau ada keuntungan selepas ditolak. Lepas tu kuasa-kuasa yang diterjemahkan dalam prinsip yang keempat tu hendaklah digunakan sebaik mungkin. Jadi kalau kita nak melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan baik, dengan tepat, maka anggota-anggota koperasi perlu mempunyai ilmu. Maka anggota-anggota koperasi ini perlu dididik, perlu diberi latihan, perlu diberi maklumat yang terkini, up to date punya maklumat, supaya dia boleh mengetahui apakah maklumat-maklumat yang terkini yang boleh diperoleh oleh koperasi. Selain daripada laporan tahunan, mungkin koperasi boleh mewujudkan majalah dan sebagainya. Dan untuk memperkembangkan lagi aktiviti koperasi, koperasi perlu menjalinkan kerjasama antara satu dengan yang lain. Jadi ketujuh prinsip ini hendaklah sejalan serentak. Kita tak boleh ambil satu saja. Contohnya kita anggota terbuka dan sukarela, yang selainnya tu kita tak laksanakan ataupun terjemahkan. Jadi tujuh prinsip ni hendaklah jalan seiring antara satu dengan yang lain. Ini adalah untuk memastikan. Dan untuk makluman tuan-puan, prinsip ini daripada awal lagi, iaitu pada zaman Rochdale dah ada prinsip dia. Prinsip ini telah diperbarui dan dikemas-kinikan dari masa ke semasa mengikut keperluan dan kehendak semasa, untuk memastikan bahawa koperasi yang kita anggotai, koperasi yang kita pimpin itu mesti ada prinsip dia.
Sebab dalam kehidupan harian kita pun, kita ada prinsip masing-masing. Dan kalau kita tidak memenuhi ataupun kita tak ada prinsip dalam perjalanan harian kita, mungkin kita tak pasti mana kita nak pergi. Itu yang penting juga dalam koperasi. Dia ada prinsip. Jadi 7 prinsip ini hendaklah dipahami, diamalkan dan diterjemahkan. Sebab telah pasti prinsip ini dikeluarkan oleh Rochdale dulu. Dengan prinsip-prinsip koperasi inilah koperasi Rochdale itu telah berjaya dan menjadi model kepada koperasi-koperasi yang ada sekarang. Itulah 7 prinsip koperasi, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu kita fahami dan terjemahkan. Dan selepas ni kita akan lihat pula apa perbezaan di antara koperasi dengan organisasi yang lain.